Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuliah duha live daripada Tafiz Mutmainnah, Kampung Baru, Pematang, Merangan, Sungai Petani, Kedah, Darul Aman. Dan saya Ustaz Syarilong. Sekali lagi, siri yang ke-19. Hari ini hari ke-19 berturut-turut saya mengadakan kuliah duha. Modal pun nak habis lah. Esok kalau habis modal, kita cari orang lain pula. Lagi ada modal, kita bedal. Nah, baik. Untuk hari ini insya-Allah saya nak membahaskan basic, asas kepada negara Islam. Kita nak bahas secara ringkas mana dalil kewajipan menegakkan sebuah negara Islam. Begitu juga mana dalil yang menyatakan kewajipan melaksanakan undang-undang Islam, hudud, qisas dan ta'zir. Bagaimana kedudukan orang-orang bukan Islam. Jaminan Al-Quran, hadis, termasuk perlembagaan persekutuan. Dan mungkin akan ada di kalangan kita yang akan bertanya, bolehkah orang bukan Islam ini menyokong perjuangan Islam untuk menegakkan sebuah negara Islam? InsyaAllah semuanya akan saya jawab sekadar ilmu yang ada. Boleh? Kita mula lah, insyaAllah. Megat Harman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua di dalam rahmat serta perlindungan Allah, insyaAllah. Baik. Dalil yang menyatakan kewajipan menegakkan sebuah negara Islam di dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 40. Muhammad Rusdan Hamid ni setiap hari tengok. Alhamdulillah. Tak kerja ke awak ni? Asyik duk tengok ni ya. Kan? Dan inilah di antara matlamat hijratul Rasul. Kenapa Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junud lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Sadaqallahul azim. Ada lagi, minta maaf yang penghujung, wallahu azizun hakim. Sebab saya sambil baca tu yang terganggu sikit tu. Baik. Ustaz Haji Farhan, sahabat saya Ustaz Haji Farhan. Itu ayatnya. Kita terjemah. Dengar baik-baik. At-Taubah surah ke-9 ayat 40. Dalil kewajipan menegakkan sebuah negara Islam. Ini matlamat hijratul Rasul. Bukan Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah kerana takutkan kepada Abu Lahab, Abu Jahal. Tidak. Yang bermaksud sekiranya kamu tidak memberi pertolongan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka sesungguhnya kata Allah, kami telah memberi pertolongan kepada beliau. Kita bukan nak elaborate, nak hurai detail ayat ni, cuma nak bagi makna. Ini di antara. Ketika mana insan pilihan Allah ini diusir keluar dari kampung halamannya, daripada bumi Mekah. Dan ketika kedua-dua mereka di dalam Gua Thur, mereka di sini yang dimaksudkan seorang lagi itu adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika kedua-dua mereka bersembunyi di dalam Gua Thur, apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan pada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. 3 hari 3 malam Nabi dan sahabat mulia dia Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bersembunyi di dalam Gua Thur, dan makanan ini disuplaikan setiap hari, dibawa oleh anak Sayyidina Abu Bakar yang bernama apa? Allahu Akbar. Ada anak, Allah saya lupa dah nama dia tu. Bayangkan tengok, dia terpaksa panjat nak pergi ke Asma. InsyaAllah Asma, ya, pergi bagi makan, supply makanan, bawa bekalan 3 hari 3 malam. Maka Allah menyatakan, kami turunkan ketenangan. Kami turunkan ketenangan ke atas kedua-dua mereka. Tak bimbang, walaupun musuh sedang mengintai-ngintai, musuh sedang mencari mana ke mana perginya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Dan Allah telah menurunkan pertolongan. Pertolongan banyak, kita tak nak ceritalah pertolongan tu. Sehingga kan bayangkan tengok, Allah perintahkan labah-labah membuat sarangnya di permukaan pintu Gua Thur. Jadi kalau dah ada sarang labah-labah, siapa nak sangka ada manusia di dalam? Ini tentera-tentera Allah. Makna Allah turunkan pertolongan dengan tentera-tentera yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Nah, malaikat pun tolong juga. Banyak cerita lah. Dan kami jadikan, kata Allah, kalimahku, yakni agama Islam, agama yang paling tinggi. Makna Allah jadikan seruan orang kafir itu rendah dan hina. Saya tertinggal pagi ni, tak apa, mood sikit. Dan kami jadikan seruan orang-orang kafir itu rendah dan hina, dan kalimahku, yakni agama Islam, yang paling tinggi. Dan adalah Allah itu Aziz, Maha Perkasa, Hakim, lagi Maha Mengetahui. Tengok hebatnya perancangan Allah. Akhirnya Nabi selamat sampai berhijrah daripada Mekah ke Madinah untuk menegakkan sebuah negara Islam. Itu dalil dia. Meninggikan Islam sesuai dengan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada apa yang dapat menandingi ketinggian Islam. Baik. Ini kitab tafsir Arab Saudi pada muka surat 624. InsyaAllah tuan-tuan dengar, adakah pemergian Nabi, hijrah Nabi pada Mekah ke Madinah untuk itu semata-mata menegakkan sebuah negara Islam? Tidak. Kewajipan melaksanakan syariat Islam ada dalam ni. Kita akan baca tafsir.
Al-Qasas surah ke-28 ayat 85, muka surat 624 insya-Allah. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Tuan-tuan dengar terjemahan dan ada tafsiran insya-Allah, muka surat 624 26 24. Dengar segi makna. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu, yakni Allah Ta'ala, mu buat apa? Melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Dalam Quran ada hudud, ada qisas. Selain pada hudud qisas, ta'zir. Ini lain. Dia guna discretion, budi bicara hakim Islam. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu, Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Huraian lagi akan datang. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Huraian, apakah ini maksudkan tempat kembali? Yang dimaksud dengan tempat kembali di sini ialah kota Mekah. Ini adalah suatu janji dari Allah bahawa Nabi SAW akan kembali ke Mekah sebagai orang yang menang, dan ini sudah terjadi pada tahun 8 Hijrah, 10 Ramadan 8 Hijrah, Fathul Mekah. Di waktu Nabi menaklukkan Mekah, ini merupakan suatu mukjizat bagi Nabi. Jadi selain daripada perintah menegakkan sebuah negara Islam, kita dah dengar kewajipan melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Bukan soal hudud kisah saja. Sistem ekonomi Islam, pendidikan Islam, perundangan Islam, pemerintahan Islam. Islam ni sempurna. Islam ni lengkap. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 89. Dan kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Kalau dalam bahasa Inggeris, to elaborate, to clarify every damn thing. Tak apa nak sedap lah, damn thing. Sebab ni Quran yang mulia, tak boleh kata damn thing. Damn thing ni makna sesuatu yang kamu keliru, kamu kabur, kamu ragu, ada dalam Quran. Ini Al-Quran sempurna, lengkap. Boleh? Cerita dia. Baik. Itu muqaddimah. Jadi kita nak kena baca juga. Mana dalil kewajipan melaksanakan hudud? Dalil qat'i. Dalil yang terang dan jelas. Firman Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa surah keempat ayat 105. Ini hudud. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wala takulil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quranul Karim, kata Allah, dengan membawa kebenaran supaya kamu menghukum manusia sebagaimana yang kami nyatakan di dalam Al-Quran. Berhenti dekat situ dulu. Dalam Quran, contoh Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 38. Kesalahan mencuri bukan denda, bukan penjara, tetapi potong tangan. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Itu dalil. Potong tangan. Allah telah nyatakan. Potong tangan. Potong tangan. Ini yang kata qat'i, jelas. Jangan bina. Kamu tak berhak untuk membina atau mengubah peraturan Allah. Kamu pun Allah cipta. Bumi ini juga milik Allah. Allah yang takbir, Allah yang urus bumi ini. This universe, alam ini. Allah yang cipta, Allah yang memilikinya. Anytime tengok dia buat kat kita. Dah hampir-hampir berapa hari dah? 18, 13. Oh, hari ni hampir 27 hari dah. 27 hari kita berhadapan dengan COVID ini.
Ini milik dia, kita milik dia. Alam ini milik dia. Bumi ini milik dia. Kita juga milik dia. Dia nak buat apa dia punya suka. Justru kamu tak boleh pindah. Dan Allah kata, dan janganlah kamu menjadi penentang kerana membela orang-orang yang khianat. Jangan. Itu hudud. Qisas. Qisas makna pembalasan yang sama. Ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu melaksanakan qisas, pembalasan yang sama. Nak tengok ayat yang lebih jelas, Al-Maidah 45 tentang qisas. Nyawa dengan nyawa, kecederaan dengan kecederaan, itu kata qisas. Selain daripada itu, dinamakan ta'zir. Saya faham, ta'zir itu mengikut budi bicara hakim Islam. Contoh ta'zir. Orang yang tak solat, dia boleh memenjarakan mereka. Mungkin sebulan. Selagi kamu tak solat, kamu tidak akan dibenarkan kembali ke rumah. Sebagai contoh. Baik. Saya bukan ahli dia, cuma basic. Baik. Kemudian, jadi dalam kita berusaha, kita sedang berusaha untuk menegakkan sebuah negara Islam di Malaysia. We are multi-racial country. Kita ni multi-racial country. Bagaimana? Is it possible? Bolehkah? Boleh menjadi kenyataan. Kita akan bawa dalil Quran, hadis, dan insya-Allah catatan sejarah. Ingat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ada musyrik, ada Islam, ada Yahudi. Itu juga masyarakat majmuk. Nabi telah berjaya. Baik. Jadi saya pilih sepotong ayat Al-Quran untuk dibahaskan. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, berdakwah ni dia ada 3 step. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sadaqallahul azim. 3. Baik. Pertama, serulah manusia kepada Islam, kepada Allah dengan hikmah. Hikmah bukan lemah lembut. Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar, yang dapat membezakan di antara yang hak dengan yang batil, mengikut tafsir ni, muka surat 421. Mengikut tafsir ni, hikmah ialah penjelasan yang tepat dan betul berdasarkan dalil dan bukti yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Muka surat 668. Ayat yang sama Suratul Nahli ayat 125. Baik. Jadi maknanya kita perlu perjelas kepada orang bukan Islam. Kita perlu perjelas kepada mereka kedudukan mereka di dalam sebuah negara Islam. Ini kita nak bahas. Kalau dengan penjelasan basic ni pun ada yang tak boleh terima, saya cukup bimbang lah. Akidah kita rosak. Kita dah menyatakan kewajipan melaksanakan hudud, qisas, ta'zir. Kita menolak, kita mempertikaikan. Ada ayat Allah berfirman dalam surah ke-40. Dah ada kitab kita baca, bagi dengar. Surah ke-40 ayat yang keempat. Ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru. Takkan tak jelas lagi kot. Saya baca ni, bagi tuan-tuan tengok. Tidak ada yang membantah mengenai ayat-ayat Allah ataupun perintah-perintah Allah melainkan orang-orang yang kafir, yang tak beriman. Jangan main-main, jangan bantah. Ini Quran, surah ke-40, surah Al-Mu'min ayat 4. Sebab saya lama tak baca, tadi saya datang awal sikit nak cari ayat ni dekat mana. Alhamdulillah komputer saya bagi tahu.
Surah sekian, ayat sekian. Komputer anugerah Allah, gifted. Nah, kita kena minat Quran, tuan-tuan. Ni yang saya tunjuk ni. Dulu saya blank tentang Quran, baca Quran tak tahu. Sekarang insya-Allah baca Quran dengan hukum dia, insya-Allah kita belajar. Nah, cuma saya malas nak masuk bertanding tilawatul Quran. Takut apa? Takut jadi Johan. Kan? Nak pergi lah ngantuk ya. Nah, tu ayat tadi, surah ke-40 ayat 4. Tidaklah yang membantah ayat-ayat Allah, perintah Allah, kecuali mereka yang tidak beriman. Kita kalau mengaku seorang Islam yang beriman, terimalah. Tak payah cakap banyaklah. Ini semua nak komen tu, semua ustaz tak betul. Bawa ustaz ni keras sangatlah ceramah dia. Nanti orang semua lari. Bawa pula yang slow sangat, ngantuk. Semua kena hantam. Kalau tak bawa penceramah pun, apalah masjid ni kosong, lengang je, tak ada langsung. Semua tak betul. Yang betul Allah. Semua kita ada kekurangan. Nah, we have our own shortcomings. Baik. Dengar penjelasan. Kita perlu penjelas kepada orang bukan Islam. Kita panggil, Chong, lai ceping, cik. Wa kong Hokkien lo. Saya cakap bahasa Hokkien. Chong, mai duduk sini. Nah. Lu tua taluk ataupun lu lu tua taluk, hang duduk di mana? Mai aku nak bagi penjelasan kepada engkau, Chong, tentang kamu orang bukan Islam yang hidup di dalam sebuah negara Islam. Yang pertama, Al-Baqarah 256 disokong oleh Yunus 99. Orang bukan Islam tidak boleh sama sekali dipaksa menerima ataupun masuk Islam. Tak boleh. There is no compulsion in religion. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini ayat dia. Walau syaa rabbuka la amana man fil ard kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunul mu'minin. Kalau saya baca silap apa tak apa, tuan-tuan betul. Itu kelemahan saya. Ayat ini menyokong, kalau kami kendaki wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kalau kami kendaki, kami boleh jadikan seluruh umat manusia di bumi Allah Ta'ala ni beriman kepada kami, kata Allah. Apakah kamu nak memaksa sehingga mereka beriman? Tak boleh paksa. Kenapa turun ayat 256 Al-Baqarah? Seorang sahabat Nabi yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hasrat dia nak paksa kedua anak lelakinya memeluk agama Islam kerana mereka masih beragama Nasara, Kristian. Turun ayat ni, tak boleh paksa. Ini jelas. Orang bukan Islam tak perlu bimbang ni. Penjelasan saya sekadar ilmu. Yang mana belum lengkap, pergi jumpa Menteri Agama. Kalau Menteri Agama pun dah bagi penjelasan yang lebih lengkap pada saya, tak nak terima, awak ganti dia jadi Menteri Agama. Bukan susah sangat, dah awak pandai. Ni ego ni kita ketepikanlah sikit. Semalam kita dah sebut, punca manusia menjadi sesat kerana tidak mau berlapang dada. Surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 22. Itu yang pertama, orang bukan Islam tak boleh. Kemudian orang bukan Islam diberi pilihan. Paksa tak boleh. Dia nak berhukum dengan undang-undang Islam pun boleh, tak mau pun boleh. Kalau dia sudi dihukum dengan undang-undang Islam di dunia saja, di akhirat kesalahan yang sama tidak dibangkitkan lagi. Ini keadilan, sekali je kena. Kan? Sebab Al-Quran ni untuk seluruh umat manusia, bukan untuk orang Islam. Perintah tutup aurat untuk acong, untuk minah. Acong tak lah, lelaki. Amoy. Amoy. Kena tutup. Tang kecil. Ini mah, hingga poreng ke. Tang kecil kena tutup. Kalau mereka sudi menerima, dihukum dengan undang-undang Islam, insya-Allah di dunia saja, akhirat tak akan dibangkitkan lagi isu yang sama. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Dia sebut dah tadi, dia sebut dah.
Apa maksudnya? Saya nak tulis kejap. Teringat tadi ayat tadi. Maka apabila mereka datang pada engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumlah di antara mereka ataupun berpaling. Di sinilah yang dinyatakan oleh para ulama. Mereka diberi pilihan. Paksa tak boleh. Nak? Jadi apa yang nak bimbang? Okey, kita tengok pula kitab ni. Kitab ni. Kalau ditakdirkan Malaysia menjadi sebuah negara Islam, bagaimana dengan Maniam, Acong yang menyembah berhala? Adakah mereka akan dibenarkan? Religious tolerance. Islam dah ajar dah satu ayat tentang religious tolerance. Toleransi keagamaan. Muka surat insya-Allah 195. Surah yang ke-6 surah Al-An'am ayat 108. Dengar ayat dah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Dan janganlah kamu mencerca sembahan-sembahan mereka selain daripada Allah, nanti mereka pula akan mencerca Allah. Ini ayat toleransi keagamaan, muka surat 195 insya-Allah. Dengar huraian. Apa dia huraian ni? Kita dianjurkan, diperintah oleh Allah, jangan mencerca sembahan orang-orang bukan Islam. Nanti mereka pula akan mencerca kita. Tengok huraian ayat ni. Alhamdulillah, muka surat 195, surah ke-6 ayat 18 Al-An'am. Dengar huraian tafsiran. Ini petunjuk Al-Quran yang wajib kita ikuti. Wajib. Sebab tu saya tak setuju kita pergi ganggu kuil church. Tak payah. Itu hak mereka. Itu keyakinan mereka. It's their faith. Itu keyakinan mereka. Jangan kita duk pergi hina pula. Apalah ni, Tok Kong ni tak boleh bergaya. Tak payah. Kalau dia pula nanti hentam kita. Alhamdulillah, Sultan Mustafa, sahabat saya, sihat nah semua. Alhamdulillah. Tempat lagi baca nama sahabat-sahabat. Tu kadang-kadang tersasul lah. Kan? Pasal duk baca ni kan? Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, hak mereka untuk menyembah patung ke berhala ke apa benda, it's up to them. None of our business. Bukan urusan kita. Ini Islam. Inilah baru hidup dalam keadaan harmoni. Akan wujud keharmonian dalam sebuah negara, saling hormat menghormati. Nampak tak tuan-tuan? Baik. Kemudian ada hadis ini saya tak hafal, saya nak baca ayat Quran dulu. At-Taubah ayat 29. Dengar. Dalam ni ada. Muka surat 433, surah ke-9 ayat 29. Kelebihan orang bukan Islam yang membayar cukai kepala. Cukai kepala ni. Jizyah. Hatta yu'tul jizyah. Sehingga mereka membayar jizyah. Apa kelebihan orang bukan Islam yang membayar jizyah? Waalaikumsalam Zul. 433. Allahu Akbar. Agama, nama pun agama Islam. Agama yang selamat, sejahtera. Dia tak ganggu agama lain. Jizyah ialah cukai kepala yang dikenakan kepada orang-orang yang bukan Islam untuk menjaga keselamatan nyawa dan harta benda mereka. Masya Allah. Menjadi kewajipan kepada kerajaan Islam menjaga nyawa dan harta orang bukan Islam yang bayar jizyah. Takkan tak nak terima. Saya dah baca Quran ni, saya tunjuk kitab, muka surat. Takkan kita masih ragu? Betul ke ustaz ni? Kan? Tak lagi saya bukan boleh. Saya ni jenis kepala angin juga. Walaupun badan tak ada angin. Kan? Itu cerita dia. Kita nak condemn ustaz-ustaz ni, kita tanya diri kita, awak buat tak kerja agama? Awak bercakap tak nada macam ustaz-ustaz ni? Nak ponder for a moment. Baik. Kita baca hadis.
Kafir zimmi. Ni dia kafir zimmi. Mafhum hadis Nabi kata, sesiapa yang menyakiti zimmi, seolah-olah dia juga menyakiti aku. Tengok, Islam mengambil berat tentang orang bukan Islam yang membayar jizyah. Kafir harbi itu lain kali lah. Ini yang lawan Islam pagi, petang, siang, malam. Di Malaysia pun ada juga. Nanti sampai masa kita sebut. Kan? Ni. Cuba dengar hadis yang lain. Bagi saya hadis ni Imam Muslim. Dia kafir harbi ke? Tak bayar jizyah ke? Bayar jizyah ke? Kafir harbi ke? Kafir zimmi? Tapi Islam aja. Ittaqu da'watal mazlum walau kana kafiran fa innaha laisa dunaha hijabun. Nabi sebut, takutlah kamu akan doa orang-orang yang dizalimi walaupun mereka itu kafir, kerana di antara mereka dengan Allah tidak ada hijab. Jadi bagi saya, pandangan saya, walaupun dia kafir harbi, dia tak bayar jizyah, tapi dia jenis tak lawan kita. Kita tanya, mau lawan kah? Tak mau lawan lah, Ustaz. Saya pun mau hidup juga. Jangan duk pergi belasah dia. Jangan duk buat zalim kat dia. Ini Islam jaga. Islam memerintahkan kita menghormati agama orang lain. Di samping itu, jangan buat zalim. Saya dah sebut, tak apa kita ulang. Saidina Ali pernah mendakwa seorang kafir mencuri baju besinya. Akhirnya kerana Saidina Ali walaupun khalifah, dia tidak mampu membawa keterangan bukti baju besi itu milik dia. Dia kalah kes tersebut. Ni dengar para pemerintah yang ada. Kerajaan Perikatan Nasional, pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Wajib berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Surah Al-Maidah ayat ke-8. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu hampir kepada takwa. Takkan tak lengkap lagi kot kedudukan orang bukan Islam dalam sebuah negara Islam. Baik, setelah saya baca ayat Quran, hadis, kita masuk perlembagaan persekutuan. Ni kalau ada lawyer-lawyer ni, yang established lawyers, please correct me if I'm wrong. No problem. Kita ambil 2 sudah. Tak apalah, kita ambil 3. Saya tulis 2 ya, baru teringat ada lagi 1. Tu dia kadang-kadang dia datang secara spontan. Pertama sekali, di dalam Federal Constitution Article 3 in bracket 1, agama Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Kenapa orang bukan Islam bimbang? This is your constitutional rights and our constitutional rights too. Ini milik kami juga, milik awak juga. Itu hak kamu, termasuk hak kami. Ulang sekali lagi. 3/1, agama Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain, boleh diamalkan secara aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Persekutuan ni makna federal, negeri-negeri yang duduk di bawah persekutuan ada 14 buah negeri. Faham tuan-tuan? Hari-hari sebut nama PM. Ustaz ni bodek tu. Tu nak suruh lantik jadi apa-apa tu lah. Pengarah Yadim ke apa ke?
Tak payah. Saya syukur saya nak buat kerja dakwah, saya boleh menulis, saya boleh mentadbir, mengurus tahfiz seorang diri, one man show, dengan pertolongan Allah, dengan donation tuan-tuan dan perempuan selama ini. Alhamdulillah, tahfiz berjalan lancar. Pelajar cemerlang SPM 2018 ada seorang pelajar dapat 9 straight A, 9A, ada dapat 7A. Allahu Akbar. Last year pun Alhamdulillah. Ya, saya minat menulis, saya minat berceramah, berdakwah, itu saja. Nah, mentadbir, mengurus. Kita ada hampir 60 orang staff. Masya Allah, ramainya. Itu yang pertama. Hak semua bangsa, semua agama di Malaysia. Perkara 3/1, 11/1. Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti, minta maaf, tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Cukup jelas. Acong, Manyam, Syahril, Muhammad orang Islam, amal ajaran Islam. Tapi kat mana? Allah tak tahu lagi. Masya Allah, sahabat. Sungai Petani Kedah, ada duit lebih-lebih, dah dapat PM bagi 1,000 tu, masuklah sikit, kan? RM2 tak apa sehari. Terima kasih banyak. Memang itulah, moga-moga ustaz terus istiqamah. Ini memang menjadi cita-cita saya untuk terus beristiqamah hingga kemenangan, hingga tertegaknya sebuah negara Islam. Itu cerita dia. Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Menganuti agama Hindu, nak amal ajaran Hindu. Bila datang will mudu balik itu, perayaan buat. Polis pun jaga. Takkan tak bagus lagi. Polis pun jaga. Nak pastikan perayaan mereka ini jalan lancar. Itu hak mereka. 11/3. Tahu nak hantar anak, cari nombor telefon lah. Nanti kontak, masuk dalam Google, jumpa Tahfiz Mutmainah Malaysia kot. Ada semua nombor telefon. Yang ketiga, 11/3. Tiap-tiap kumpulan agama adalah berhak menguruskan hal ehwal agamanya sendiri. Allahu Akbar. Dengan dalil Quran, dalil hadis, dalil perlembagaan persekutuan. Takkan tak jelas lagi nak petikai ustaz ni tak betul. Aduh, memanglah saya tak kata I'm not perfect, tapi tuan-tuan pun sama juga. Kita bukan perfect, tapi ini dalil, ini evidence. Saya bercakap ada sandaran Quran, sandaran hadis, sandaran perlembagaan persekutuan. Jadi saya merasakan pelik, kenapa ada segelintir orang-orang bukan Islam di Malaysia yang begitu gelabah, panik. Kalau Islam ni macam mana ni? Allah, kami kalau orang Islam yang beriman, kami akan mengamalkan perintah yang terkandung dalam Quran As-Sunnah. Hak duk buat serabut tu yang tak amal lah. Nama Islam tapi tak amal ajaran Islam, itu Melayu. Faham? Ada komen? Pelik-pelik sikit. Aku cari hang jaga sikit. Tak payahlah, tak suka dengar, tak payah dengar. Pagi ni banyak ustaz-ustaz yang buat live. Tengok ustaz lain pula. Mungkin ustaz tu, kita suka ustaz ni, tak boleh cakap politik. Cakap politik sandaran Quran, sandaran hadis, perlembagaan persekutuan. You pergi carilah, you boleh kan macam tu, kan? Saya bangga, bukan saya takabur. Ini anugerah Allah pada saya. Saya berhujah 30 tahun dah. Saya pernah berceramah tentang perlembagaan persekutuan di hadapan seorang hakim mahkamah. Dia datang, congratulations ustaz. Betul, dia orang benci Islam tu je. Mengaku orang Islam, benci Islam. Agak-agak boleh masuk syurga. Syurga bukan milik ustaz. Betul, dia nak bagi pun, nak masuk universiti pun ada syarat. 3A, 4A, SPM.
Kalau semua G boleh masuk universiti. Bukan universiti sendirilah weh. Kan? Syurga milik Allah, satu tu je. Kan? Baik, itu yang pertama. Kita berdakwah, kita menjelaskan kepada mereka kedudukan orang bukan Islam. Oh, dah 40 minit pagi ni pun panjang ni. Boleh sikit lagi? Macam tak boleh ya. Yang kedua, Allah ajar step yang kedua. Setelah kita memberi penjelasan, wal mau'izatil hasanah. Ini mau'izah. Kita tunjuk akhlak yang baik. Beri pengajaran yang baik kepada orang bukan Islam. Tengok syakhsiah kita, akhlak kita. Kita jadi pemimpin, kita amanah, kita adil, kita sabar. Masya Allah. Orang bukan Islam tengok, oh ini contoh terbaik. InsyaAllah dia akan terima. Tapi kalau tengok pemimpin yang seorang Islam tapi khianat, songlap sana, songlap sini, tipu rakyat, siapa nak respect Islam? Saya bercakap dari kacamata Islam. Islam suruh amanah, pemimpin amanah, adil, sabar, tegakkan syariat Islam, berlaku adil pada bukan Islam, semua dibuat. Saya yakin insya-Allah orang bukan Islam akan tertarik dengan agama kita. Baik. Jadi maknanya bila ditanya kepada Aisyah, apakah akhlak Muhammad? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Muhammad Al-Quran. Maknanya apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran. Ikhlas, sabar, redha, tawaduk. Apa benda yang ada dalam ni, dalam Quran, amanah, adil, semua diamalkan oleh Nabi. InsyaAllah yang bukan Islam akan terpikat dengan agama kita. Yang ketiga, kalau yang ni pun tak jadi, penjelasan dah diberi pun tak nak terima, kita tunjuk syakhsiah kita punya akhlak yang baik, karakter yang baik pun tak nak juga ikut. Allah letak yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Debate, kita berdebat, kita adakan pertemuan semua agama, ulama Islam, kan, padri, agama Hindu apa nama dia punya ni lah, Sami. Kita duduk, kita bincang. Contoh. Okey, saya sebagai seorang Islam ingin menyatakan dalam ajaran agama kami arak itu haram. Apa tuan padri nak kata? Apa tuan Sami nak kata? Kerana kita melihat hari ini yang mabuk tunggil langgang ni lah yang menyebabkan jadi kelang kabut atas jalan raya. Tengok agama kami, contoh, agama kami halang ataupun larang jangan merosakkan akal. Bila unsound mind, akal dah tak sempurna, dia drive pun tak boleh dah, mata pun kecil yang mengantuk. Lawan arus, berlaku accident. Itu makna debate secara baik, jangan emosi. Judi, saya dipahamkan semua agama kata haram. Tuan-tuan nak setuju dengan saya? Nanti ada tak setuju pula tu. Saya berkawan dengan seorang Kristian. Dengan orang Kristian sewaktu saya bekerja dulu. Saya ingat hari ni, sampai hari ni, nama dia Jude Wright. Sebab Hey Jude, don't make it bad, lagu Beatles. Tu yang saya ketawa tu, macam mana lah Pak Hang berbual nama Hey Jude. Jude Wright. Saya pernah tanya kat dia, kamu tak main kan nombor ekor? Minta maaf lah, masa tu ada staff-staff yang main nombor ekor. Saya tak lah jenis warak. Semayang tak tinggal, takkan nak main nombor ekor. Tak jadi. Kalau kita solat tak tinggal, nombor ekor tak tinggal, itu cerai. Matlamat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45. Matlamat, maqasid syariah, matlamat pensyariatan salat ialah supaya kita dapat mencegah perkara keji dan munkar. Solat tak tinggal, nombor ekor pun tak tinggal, itu cerai. Dia kata no, it's forbidden. In our religion, gambling is forbidden. Dalam agama kami, perjudian adalah haram.
Kan? Tu dengar. Sahabat saya, Jude Wright. 2 tahun sudah saya pergi hospital Taiping sebab ziarah keluarga sakit. Bertemu dengan dia. Oi Syarif, how are you? Long time no see, dia kata. Kan? Dia pun kata, this is my wife, this is my son. He was my subordinate. Dia orang bawah saya lah. Tapi very, very good worker. Alhamdulillah. Walaupun bukan Islam, dia amanah, punctual. Saya memang punctual pun. Tambah tengok bos dia pun punctual, amanah, can be trusted. Masya Allah. Saya orang India, Cina, Eurasian, dia Eurasian yang kerja di bawah saya. Nah. Nampak tak? Jadi itu pula pada tuan-tuan. Nah. Jadi makna yang ketiga, step yang ketiga, berdebat, berbahas secara baik, jangan emosi. Cari jalan penyelesaian, insya-Allah. Baik. Jadi soalan yang ditimbulkan, adakah mampu wujud sebuah negara Islam di mana rakyat negara tersebut berbilang kaum? Boleh? Tak ada masalah. Tuan-tuan dan puan-puan cuba imbas kembali. Permulaan Islam berkembang di bumi Mekah. Siapa yang menyokong? Abu Talib. Abu Talib sokong perjuangan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia kafir, sebab akhlak Nabi hebat. Akhlak Nabi hebat, kita akhlak tak hebat. Itu masalah. Sebab itu Nabi begitu sedih ketika Abu Talib, bapa saudara dia, meninggal dunia kerana tidak mengucap kalimah syahadah. Tetapi diberi keringanan siksaan dalam neraka sebab dia ada jasa. Sehingga kan ada ayat yang ulama kaitkan dengan Abu Talib. Lain kalilah insya-Allah, Al-A'raf 157. Baik. Yang kedua, contoh sewaktu Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, siapa yang menjadi penunjuk jalan? Orang kafir, orang musyrik. Abdullah Uraiqid. Tu nampak tak? Nampak tak? Abdullah Uraiqid, orang kafir. Dia menjadi penunjuk jalan. Dia pun juga nak bantu Nabi SAW. Masya Allah. Sehingga selamat sampai ke bumi Madinah. Nampak tak? Bila sampai di Madinah, Abdullah bin Salam pula masuk Islam. Tak mustahil. Bahkan ada hadis. Tak sempat nak baca lah. Makna dia sudahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan, dan sesungguhnya Allah akan menguatkan agama Islam ini dengan pertolongan orang fajir, yang fasik ataupun yang kafir. Mungkin mereka ada matlamat tujuan menyokong Islam, itu tak penting. Yang penting mereka sokong Islam, Islam tertegak. Ini hadis Muslim, boleh cari insya-Allah dalam bab, ingat kitab bab bunuh diri kot, sebab ada sahabat tu, dia berjuang tapi dia tak tahan dengan kecederaan yang menimpa dia, akhirnya dia bunuh diri. Dia adalah fajir, fasik, tapi dia juga berjuang. Dan akhir sekali ada yang tanya saya, bolehkah Ustaz kita mengamalkan demokrasi berparlimen, sistem demokrasi berparlimen di Malaysia? Pilihan raya boleh menang. Tadi saya beritahu, kalau akhlak kita cantik, kita bagi penjelasan dalam bukan Islam, kita mengadakan pertemuan demi pertemuan, perbahasan cara baik, tak ada yang mustahil bagi Allah. Apa nak mustahil? Tengok ni wabak corona ni, mustahil tiba-tiba datang, kita pun tak tahu apa benda. Mati. Bermula di Wuhan, kita ingat kita tak kena, dia datang sini tak nampak pun benda apa. This invisible creature yang kita tak dapat lihat, ciptaan Allah,
Allah nak menangkan Islam, ada macam cara. Tapi kita perlu berusaha. Di antara yang tadi, memberi penjelasan, tunjuk akhlak yang baik, kita mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya. Yang ketiga, kita berbahas. Dan kita kena faham. Ada seorang sahabat tanya, bolehkah Islam itu tegak? Saya kata insya-Allah dengan pertolongan Allah. Yang kedua, kita memilih. Saya rasa lah kawan yang tanya soalan ni dia nak perang. Saya nak bagi tahu sahabat, tak payahlah cakap soal perang. You pernah perang ke? You pernah tengok bullets ke? You pernah tengok bom ke? Tak payahlah. Kalau cerita perang tu kena tengok Al-Baqarah. Islam tidak menggalakkan peperangan kecuali dalam masalah tertentu sahaja. Makna Islam selamat. Kita pilih muwajahah silmiah. Ini yang ulama letak. Makna kita pilih cara penentangan secara aman. Angkat pen atau pensel saja. Pangkah pilih pemimpin. Tak perlu menumpahkan darah. Kenapa perlu perang? Nah, cuba tanya balik. Ada? Oh, kita kena perang. Saya tanya, awak ni berani sangat ke? Ustaz, awak berani tak cakap macam saya atas mimbar Jumaat tentang Islam? Macam saya cakap hari ini. Dia pun cakap dengan penuh keikhlasan. Ya, betul, tak berani. Tak berani nak perang dah. Tak payah perang. Kita ada ulama. Muwajahah silmiah. Penentangan secara aman. Kita masuk pilihan raya. Bagi kefahaman, kalau menang majoriti ramai Islam yang menguasai parlimen, kita bagi penjelasan demi penjelasan. Berlaku adil, tunjuk akhlak yang baik, insya-Allah. Kalau lah takdir dah menang, nak buat Islam, banyak benda tak boleh buat. Ulama aja. Kalau kamu tak boleh buat semua, ataupun kalau kamu tidak boleh buat ke semua, jangan tinggal ke semua. Buat apa yang kamu boleh. Itu macam Kelantan. 30 tahun. Kenapa dia tak laksana hudud? Saya tak pandai lah undang-undang. Tapi ada satu artikel lah kalau tak salah saya. Kalau para lawyer tolong pergi bahas. Kalau tak salah saya perkara 75. Mana-mana undang-undang negeri yang berlawanan dengan undang-undang persekutuan, maka undang-undang negeri itu terbatal. Jadi sekarang Kelantan buat apa? Yang dia boleh buat lah. Dia tak boleh buat ke semua, jangan tinggal ke semua. Boleh faham tuan-tuan? Kita ada kaedah ulama aja. Sebab tu kita tak boleh tolak ulama. Ni asyik nak perang macam berani sangat. FRU datang, hang yang tuang dulu. Nah, tu cerita dia. Kita pilih penentangan secara aman kalau ditakdirkan. Ada lagi satu hujah dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 4/1. The supreme law of this country is the federal constitution. Undang-undang utama negara ialah undang-undang yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi negeri-negeri di bawah persekutuan ni, anak bapa tu ialah kerajaan persekutuan. Sebab tu Kelantan tak boleh buat banyak benda. Tapi dia buatlah apa dalam bidang kuasa yang ada. Contoh, di Kelantan ada tak judi? Ada. Kedai-kedai jual nombor ekor? Tak ada. Sebab apa? Kita tidak membenarkan premis-premis yang menjual ataupun melaksanakan program-program ataupun perniagaan yang haram. Jadi orang tak boleh ada judi. Sebab kita ada kuasa. Sebab tu nak kuasa. Yang sahabat kita ni tak nak kuasa. Ustaz, jangan cakap politik. Itulah kata. Ada kuasa boleh buat, tak ada kuasa boleh cakap lah macam aku ni. Tapi harap-harap menteri-menteri dengar lah. Kalau tak puas hati, panggil. Kita pun nak dengar juga apa pandangan dia orang. Boleh tuan-tuan? Hari ni dekat sejam ni, Masya Allah. Sebab itu dia kata sini, jangan salah pangkah sudah. Pilih pemimpin di masa akan datang. Pemimpin yang boleh diharapkan untuk meletakkan Islam di atas. Mudah-mudahan kita bertemu lagi insya-Allah esok pula, mungkin dengan tajuk penyatuan ummah. Ini lagi satu hal yang perlu saya perjelaskan, sejauh mana muafakat nasional penyatuan ummah yang telah kita laksanakan untuk memastikan kejayaan milik Islam dan umat Islam. Jadi siapa yang ingin membeli
Boleh, insya-Allah. Nah, buku Aku dan Quran Kaedah Hafazan. Kalau nak pergi umrah hujung tahun, ada busyra. Nah, dan jangan lupa yang belum menyumbang, walaupun satu hari RM1, RM2, teruskan dah. Saya ucap terima kasih di atas sumbangan tuan-tuan dan perempuan. Ini bulan ni duk fikir nak bayar macam mana. Kami untuk gaji sahaja RM70,000. Bulan depan lagi. Kalau ada dekat bank RM200,000, 3 bulan lincin. Saya hanya berserah pada Allah. Saya memohon keampunan Allah. Sekiranya berlaku kesilapan dan perkara-perkara yang tidak menepati syarak, ampunkanlah aku ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa aku muslimin dan muslimat. Saya memohon ribuan kemaafan pada semua, insya-Allah kita bertemu lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalladzi mali wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar walillahil hamd.